Assalamualaikum, Yoshmina. Okey, hari ni kita nak borak sikit pasal salah satu karakter yang paling ramai orang benci lah, tak suka, ramai orang bagi cemuhan, ramai orang hina, iaitu Shimura Danzo. Danzo adalah antara orang yang tertinggi dekat Konoha dan dia juga terkenal dengan gelaran The Darkness of the Shinobi. Kenapa dia dapat gelaran macam tu? Disebabkan setiap tindakan dia memang macam banyak mencurigakan lah, daripada ramai orang bersangka baik. Tak ada, memang tak ada macam tu. Dan perfahaman dia totally tak samalah dengan Hiruzen, iaitu Hokage yang ketiga. Okey, sekarang ni kita borak dulu pasal kisah hidup Danzo. Danzo merupakan seorang shinobi dari klan Shimura dan sewaktu dia masih lagi dalam akademik, boleh dikatakan Danzo adalah antara orang yang paling awal lulus, disebabkan dia ni kira macam first batch lah, sama je macam Hiruzen. Sebab waktu tu pun akademik baru je nak buka dan start je dari akademik lagi, dia memang dah menganggap Hiruzen ni sebagai rival utama dia lah, memang kuat bersaing dengan Hiruzen. Semasa dalam perang dunia shinobi yang pertama, Danzo juga antara shinobi yang terlibat dalam pasukan Tobirama yang telah dikejar oleh angkatan Kinkaku. Waktu tu kita boleh nampak lah yang mentaliti Danzo ni memang kuat gila nak bersaing dengan Hiruzen, memang cukup tinggi lah, kita boleh nampak dengan jelas waktu tu. Lagi-lagi waktu situasi yang tengah tegang, waktu tengah getih gila lah, semua diam je, semua tengah fikir planning macam mana nak lepaskan diri daripada angkatan Kinkaku, dan memang memerlukan seorang sukarelawan untuk mengumpan pihak musuh untuk teammate yang lain dapat melepaskan diri. Jadi waktu tu tiba-tiba je Hiruzen telah pun menampilkan diri dan dia membuat keputusan untuk menjadi sukarelawan untuk mengumpan pihak musuh. Dan waktu tu juga kita boleh nampak reaksi untuk Danzo totally memang dah berubah lah. Dia macam fikir lah, kenapa aku tak ada keberanian macam Hiruzen? Kenapa aku tak boleh buat keputusan macam Hiruzen? Kenapa? So waktu tu Danzo memang anggap diri dia memang tak berguna lah, dan dia ada cakap kat Hiruzen, kau tak payah buat lah, biar aku je jadi sukarelawan. Tapi dalam hati dia memang tengah takut sampaikan Tobirama boleh nampak sifat bersaing daripada Danzo. Tapi end up Tobirama, iaitu Hokage yang kedua waktu tu, telah pun membuat keputusan untuk dia berhadapan dengan pihak musuh bersendirian. Dan sebelum dia meninggalkan diorang semua, dia telah pun melantik Hiruzen sebagai Hokage seterusnya. Lepas dari itu, Danzo pun bernekat untuk menjadi seorang Hokage dengan cara dia yang tersendiri. Dia pun banyaklah buat operasi-operasi rahsia, sampaikan Hiruzen tak senang duduk macam tu. Dia jadi seorang Hokage pun macam apa benda lah Danzo ni, nasib baik kau member aku fikir member je. Macam tu lah si Hiruzen. Antara operasi yang telah dibuat oleh Danzo adalah dia telah mewujudkan sistem Anbu yang bernama Road, yang mana Anbu Road tu Danzo sendiri telah merekrut shinobi-shinobi yang mempunyai potensi yang cukup besar lah untuk bergabung dengan dia. Masa dalam perang dunia shinobi yang ketiga, Danzo telah membuat satu kerjasama dengan Hanzo atas untuk kepentingan dia lah, dan sampailah satu masa Danzo juga telah bekerjasama dengan Orochimaru. Kalau tak silap waktu tu Orochimaru belum lagi berpaling lah, belum lagi mempunyai hati-hati yang busuk, dan dia belum hianat untuk Konoha. Orochimaru juga adalah orang yang bertanggungjawab untuk modify badan Danzo tu, yang mana tangan Danzo tu boleh letak mata Sharingan semua tu memang kerja Orochimaru lah. Dan Orochimaru juga telah menambah sel Hashirama dekat badan Danzo. Untuk dalam perang dunia shinobi yang ketiga, kita tahu macam mana perang tu berakhir, yang mana Hiruzen telah pun membuat perjanjian damai dengan Iwagakure. Tapi tindakan yang dibuat oleh Hiruzen memang totally membuatkan Danzo bengang lah, marah, ni angin semua tu memang ada dalam diri dia, disebabkan keputusan yang dibuat oleh Hiruzen telah mendatangkan kerugian yang cukup besar dekat Konoha. Tapi Hiruzen ni dia macam, aku malas lah nak fikir apa, kau nak push aku, tak apa, kau push lah. So aku tak nak fikir panjang, aku letak je jawatan sebagai seorang Hokage. Settle. Kiranya waktu tu Hiruzen telah pun mengundurkan diri dia sebagai seorang Hokage. Dalam meeting untuk mencari Hokage yang baru, totally kita boleh nampak yang Danzo memang berkeras telah mencalonkan Orochimaru sebagai Hokage seterusnya. Manakala untuk Hiruzen pula, dia telah mencalonkan Namikaze Minato sebagai pengganti dia. Kenapa Hiruzen dia tak sokong untuk Orochimaru menjadi Hokage seterusnya, padahal Orochimaru adalah anak murid kesayangan dia? Disebabkan dia nampak Orochimaru ni bukan jenis yang sanggup korbankan diri dia untuk lindungi Konoha. Dan akhirnya calon yang telah diletakkan oleh Hiruzen telah pun disetujui oleh pembesar-pembesar yang ada dekat situ untuk menjadi Hokage seterusnya, iaitu Namikaze Minato. Selepas kejadian Kyuubi menyerang Konoha, antara penyebab utama klan Uchiha nak buat Koblita dekat Konoha
Itulah si Danzo tu lah. Disebabkan Danzo ni dia banyak push clan Uchiha tau. Dia macam nak tuduh clan Uchiha adalah penyebab utama serangan daripada Kyuubi. Dan waktu keadaan tengah getih, waktu tu memang banyaklah hal yang telah dibuat oleh Danzo. Antaranya dia telah menghasut Kakashi untuk sertai Root. And last dia memang berjaya lah untuk hasut Kakashi bergabung dengan dia. Dan sampailah satu masa dia ada buat perancangan untuk membunuh Hiruzen. Waktu tu aku rasa macam Danzo ni buat kelakar. Mana taknya dia punya rancangan untuk membunuh Hiruzen memang totally tak masuk akal gila. Dia suruh orang bawahannya bunuh Hiruzen. Dalam masa yang sama dia duduk dekat kerusi Hiruzen santuy, senang lenang je kan. Tiba-tiba je Hiruzen ada dekat belakang dia. Dia pusing, muka tak bersalah, memang kuat gila lah. Memang speechless lah, memang tak boleh nak buat apa lah, dah kantoi. Kalau ikutkan, perbuatan yang dibuat oleh Danzo akan menerima hukuman mati disebabkan dia khianat dan dia ada planning untuk membunuh seorang Hokage. Tapi disebabkan belas kasihan Hiruzen dekat member dia sendiri, Danzo pun terlepas daripada hukuman tersebut. So dekat sini aku boleh cakap Hiruzen ni terlalu berlembut lah. Dengan Orochimaru dia berlembut, dengan Danzo dia berlembut. Aku boleh cakap dia ni adalah shinobi yang paling lembut hati dekat dalam anime Naruto. Selepas pembelotan Orochimaru dekat Konoha, si Danzo ni pun mulalah risau. Dia takutlah mata Sharingan yang dia curi tu akan buta ke apa semua tu. Dan dia pun decide untuk menghantar Kinoi aka Yamato untuk mencuri mata Sharingan daripada Kakashi. Tapi last Yamato telah pun mengabaikan tugasan dari Danzo disebabkan dia punya perfahaman macam kenapa perlu serang shinobi dari desa yang sama? Kenapa aku perlu bermusuh dengan alliance aku sendiri? So dekat situ dia macam pelik lah, kenapa aku kena buat semua ni? Dan akhirnya Kakashi telah pun menyelamatkan Yamato dari Danzo atas perintah Hiruzen disebabkan Yamato adalah aset penting untuk Konoha. Yalah kan, sebab Yamato ni mempunyai kekuatan yang cukup unik disebabkan dia mampu untuk menggunakan wood element. 2 tahun kemudian, selepas diorang dapat tahu yang clan Uchiha ada planning untuk rampas kuasa dari Konoha, start dari situ si Danzo pun telah memulakan permainan pertama dia dengan dia telah manipulate kepala otak si Itachi. Dan dalam masa yang sama, Uchiha Shisui telah pun menyuarakan rancangan dia dekat Hiruzen untuk menggunakan teknik Kotohatsu Kami untuk mendapatkan pendamaian di antara clan Uchiha dengan Konoha. Dan masa Shisui nak memulakan rancangan dia tu, tiba-tiba rancangan dia telah dihalang oleh si Danzo Donggo. Memang kepala tau punya orang ah. Dia telah menghalang dan dia juga telah mencuri sebelah mata Sharingan dari Shisui. Tapi aku boleh cakap si Danzo ni memang totally dia bukan jahat lah. Cuma cara dia nak mendapatkan pendamaian semua tu agak kejam. Memang cara dia agak salah lah. Sampailah satu masa Danzo pun telah memberikan pilihan dekat Itachi. Yang mana pilihan pertama, biarkan semua ni berlaku dan akhirnya clan Uchiha termasuklah Uchiha Sasuke akan mati. Dan pilihan yang kedua pula, Uchiha Itachi kena bunuh ke semua clan Uchiha tapi dia dapat selamatkan Uchiha Sasuke. So dekat sini Uchiha Itachi terlalu sayangkan Sasuke, so dia pilih lah pilihan yang kedua. Tapi pilihan yang dibuat oleh Itachi tu memang cukup berat lah sebab dia nak kena bunuh semua keluarga dia, mak ayah dia juga. Weh, sedih lah kalau aku jadi Itachi, aku tak sanggup aku nak buat. Selepas je kejadian ke semua clan Uchiha kena bunuh, Danzo pun telah menyebarkan berita dengan mengatakan Itachi telah membunuh ke semua clan Uchiha atas kehendak dia sendiri. Tapi untuk Hiruzen, dia tahulah apa yang Danzo sebarkan tu semuanya penipuan semata, bohong semata lah. Sebab sebelum Itachi meninggalkan kampung Konoha, dia telah pun berjumpa dengan Hiruzen dengan mengharapkan agar Hiruzen akan menjaga Sasuke baik-baik. Tapi untuk Hiruzen ni kita tahu-tahulah dia jaga orang macam mana kan. Naruto, Sasuke, Sarutobi Asuma, memang konyol lah, faham lah. Kita terus lompat borak pasal selepas kejadian Pain telah menyerang Konoha. Korang perasan tak? Waktu tu tak ada seorang pun Anburut yang telah terlibat dalam pertarungan dengan Pain. Hal ni disebabkan Danzo telah pun memerintah ke semua anggota Anburut untuk tidak terlibat langsung dalam pertarungan dengan Pain disebabkan dia nak tengok Tsunade matilah dalam pertarungan tersebut. Habis je kejadian Konoha kena serang semua tu, waktu tu memang Tsunade tak boleh nak buat apa lah. Dia memang totally dah nazak semua tu dan telah berlangsungnya meeting tergempar, meeting untuk mencari pengganti seterusnya untuk Tsunade. Dan dalam meeting tersebut, finally Danzo telah pun berjaya untuk meyakinkan ke semua pembesar-pembesar yang ada dekat situ dengan dia punya semua ideologi semua tu lah. Dan Danzo pun telah dicalonkan untuk menjadi Hokage yang ke-6 waktu tu. Tapi untuk Danzo waktu tu belum lagi diiktirafkan, belum lagi rasmi, belum lagi official untuk menjadi seorang Hokage. Sebab itulah tak ada muka si Danzo tu dekat monumen Hokage. Kiranya kalau dalam sejarah Konoha memang tak ada langsung nama Danzo sebagai seorang Hokage. Sebab tu dalam 5 Kage Summit, Danzo telah diiringi oleh Torone Aburame dengan Fu Yamanaka. Diorang pun start lah meeting macam biasa. Diorang borak punya borak. Ada tak ada gelak.
Ada satu part ni, Mifune iaitu ketua samurai lah, kita boleh cakap, telah pun mencadangkan untuk membuat satu angkatan dari kesemua kampung, tapi dipimpin oleh Danzo. Totally untuk kesemua Kage memang dorang tak setuju lah. Tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba je nak pilih si Danzo jadi pemimpin. Padahal Raikage yang keempat lah paling sesuai untuk menjadi pemimpin untuk angkatan apa-apa je. Tapi rupanya setelah Ao, iaitu orang kanan untuk Mizukage yang kelima, telah pun menggunakan Byakugan untuk check dekat Danzo, rupanya si Danzo ni telah pun menggunakan mata Sharingan dia untuk memanipulasikan si Mifune tu. Lepas je dari tu, kesemua Kage memang totally bengang gila lah dekat si Danzo tu. Diorang memang tak bagi langsung si Danzo tu lari. Tapi lepas je Sasuke telah pun membuat kekecohan dekat situ, si Danzo ni tak fikir apa, dia tak fikir panjang, dia terus je caw, dia lari cepat-cepat nak balik dekat Konoha. Lepas apa yang jadi, tapi dalam perjalanan dia nak balik dekat Konoha, dia telah pun dihalang oleh Sasuke dengan Tobi. Waktu Danzo jumpa Sasuke dengan Tobi, dengan confident je dia ada cakap yang dia akan buat mata Sharingan Sasuke dengan Tobi sebagai koleksi terbaru bagi dia. Dan start dari situ bermulalah pertarungan di antara Shimura Danzo dengan Uchiha Sasuke. Diorang pun bertarung lah, bertarung. Untuk dalam match tu memang macam-macam lah benda yang jadi. Antaranya si Danzo tu telah pun menggunakan teknik Izanagi, sampaikan ke semua mata Sharingan dia telah pun buta. Di hujung pertarungan mereka, Danzo pun telah membuat keputusan bagi untuk memastikan keselamatan dunia, keselamatan untuk Konoha juga. Dia telah pun menggunakan teknik yang terlarang bagi untuk menghasilkan letupan yang cukup besar, sehingga kan Tobi dengan Sasuke juga turut terkorban bersama dengan dia. Tapi cukup-cukup malang lah, memang malang gila, disebabkan Sasuke dengan Tobi telah terselamat hasil dari kemampuan mata Sharingan Tobi. Dan sampai situ je lah kisah hidup untuk Shimura Danzo. Aku boleh labelkan untuk karakter Danzo ni, dia ada persamaan dengan salah satu karakter dalam dunia One Piece, iaitu Akainu. Diorang berdua memang totally ramai gila lah orang benci. Tapi kita kena admit, untuk karakter Danzo, dia buat semua ni atas untuk kepentingan Konoha, bukannya kepentingan diri sendiri ke apa. Memanglah ada sedikit kepentingan untuk diri sendiri, untuk menjadi seorang Hokage. Cumanya semua ni dibuat disebabkan dia terlalu sayang dekat Konoha. Tapi itulah, cara yang dibuat tu memang salah, memang kejam sangat apa yang kita tengok. So aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 100k subscribers dalam hujung tahun ni. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.